Ria, cuba anda bayangkan pengalaman yang diceritakan kepada saya oleh Encik Husni yang berbunyi begini. Apa khabar KC dan juga para pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Husni dan KC, tolonglah ketengahkan pengalaman peristiwa saya yang cukup menyeramkan. Dan ini adalah kiriman daripada Encik Husni. Katanya di sini, saya tinggal seorang diri di rumah. Isteri dengan anak-anak saya ketika itu telah pun ikut kakak saya balik ke Australia untuk bercuti di sana selama lebih kurang 2 minggu lebih. Pengalaman yang menakutkan saya, yang menyeramkan saya ini berlaku apabila isteri dah berangkat selama 2 minggu lebih. Saya duduk di rumah seorang diri dan saya tak dapat ikut kerana saya tidak dapat cuti. Kata Encik Husni, kerana syarikat saya tidak memberi saya cuti, shortage of manpower, mengikut pengalaman yang diketengahkan. Pada satu malam, apabila saya balik dari tempat tugas sekitar 9 lebih malam, saya masuk ke dalam rumah. Kemudian saya pun dah bersiap sedia untuk tidur. Selepas saya mandi, saya keluar dari tandas, saya masuk ke bilik. Saya sempat menonton televisyen. Tengok kalau ada cerita-cerita yang baik boleh saya tonton sebelum saya lelapkan mata. Sebab keesokan paginya saya harus bangun awal, ada appointment yang harus saya hadiri. Jadi kata Encik Husni, apa yang berlaku ketika saya sedang tidur, saya rasa di tepi katil saya seolah-olah ada orang berdiri. Bila saya buka mata, perasaan orang berdiri itu hilang. Entahlah siapa yang berdiri di tepi katil. Tak apa, saya cuba lelapkan balik mata saya dan akhirnya kata Encik Husni, saya tertidur KC. Sepertiga malam. Saya tak pasti waktu berapa sebab saya tidak tengok jam bila saya tersadar. KC bayangkan, sedang saya seronok tidur, rasa-rasanya macam isteri saya ada di katil sama dengan saya. Apa yang saya buat KC? Apa yang saya buat? Saya pun peluk. Dengan fikiran di kepala otak saya ni, di benak fikiran saya, kata Encik Husni, isteri saya ada sekatil dengan saya. Saya peluk erat. Setelah lebih kurang saya memeluk isteri di atas katil 10 minit, 20 minit, baru saya terfikir, Astaghfirullahalazim, isteri aku kan bercuti dengan anak aku. Casey, dengan perlahan-lahan saya lepaskan tangan daripada pelukan tak tahu siapa di atas katil. Saya tak berani buka mata. Tapi saya tahu Casey, dalam keadaan gelap, dalam keadaan tidur, saya dapat rasakan yang saya peluk tu bentuk tubuhnya macam manusia Casey. Bila saya bangun Casey nak tahu, alangkah terperanjatnya, yang saya peluk adalah bantal peluk saya. Tak mungkin Casey, tak mungkin bantal peluk ada rasa macam susuk tubuh manusia. Kata Cik Husni, saya dapat rasakan tangan, bahu, punggung, semua macam isteri bila bangun bantal peluk. Dan sejak malam itu saya rasa takut dan rasa seram. Yang paling menyeramkan apabila saya pada malam yang keempat, bila balik dari tempat tugas, sedang bancuh kopi untuk diri sendiri, tiba-tiba isteri kata, "Bang, saya pun nak minum bang." Yalah, saya boleh buatkan air kisi, boleh bancuh untuk isteri saya. Bila saya keluar dengan jawapan, baru teringat lagi yang isteri saya tidak ada di rumah. Kisi, sejak malam keempat itulah saya mengajak adik saya untuk tidur dengan saya, bermalam dengan saya sampai isteri saya balik ke Singapura. Terima kasih Kisi, dan selamat tengah malam dari saya, peminat Misteri Jam 12, Encik Husni. Pendengar Ria 897 FM, anda boleh hubungi saya sekarang di 669111897. Dan ingatlah, kisah-kisah yang saya ketengahkan ini hanya satu hiburan saja. Baik teman-teman Ria 897 FM, saya akan teruskan kisah berikut ini dalam rancangan Misteri Jam 12.
Bagaimana semua? Sudahkah anda bersedia dengan kisah selanjutnya? Berikut ini adalah satu pengalaman peristiwa yang menyeramkan berlaku. Kalau tadi dari kiriman email ataupun SMS Encik Husni, yang ini datangnya daripada Ridwan. Ridwan berkongsi pengalaman peristiwa yang menakutkan. Katanya Ridwan, saya seringkali menjemput isteri saya dari tempat bertugas. Sebenarnya tugas isteri saya permanent petang. Jadi bila dia balik, just in time. Sama waktu dengan saya. Isteri tamat bertugas pukul 7 malam. Saya pula tamat bertugas pukul 5.30 petang. Sempatlah kalau di tempat tugas tu, setelah saya simpan barang-barang, saya cuba habiskan kerja. Pukul 6 baru saya keluar untuk menjemput isteri saya yang bertugas agak jauh dari tempat saya. Tapi kata Ridwan, satu pengalaman yang menyeramkan pernah berlaku pada saya, Kisi. Pengalaman yang menyeramkan ini berlaku apabila saya ni menjemput isteri. Tapi waktu itu isteri saya terpaksa cover ataupun mengambil alih tugas temannya yang ambil cuti sakit. Jadi bila ambil cuti sakit, petugas-petugas malam yang lain semua dah tak boleh buat. Ada yang cuti, yang dah keluar negeri. Ada yang bertugas malam tidak cukup orang yang bertugas malam. Jadi orang yang bertugas shift pagi ni harus cover untuk shift malam. Isteri saya lah yang telah pun dipilih dan nak tak nak terpaksa buat. Sebab katanya isteri saya adalah seorang penyelia ataupun supervisor ke macam mana ni, kata beliau. Jadi bila isteri saya mengambil alih tugas yang disarankan oleh teman yang ataupun oleh majikan di tempat tugasnya itulah, kata Encik Rizwan, dia bertugas shift malam. Masuk jam 7 malam dan balik 7 pagi keesokan harinya. Jadi apa yang berlaku, saya ni bila balik kerja, saya pun pulang ke rumah untuk makan malam. Kemudian saya telefon isteri cakap esok saya akan jemput dia. Tapi isteri kata nanti penat. Saya kata tak, saya dah ambil cuti, majikan saya berikan. Tapi tak apalah, untuk 1 pagi kan, tak kisah pun, kata Cik Rizwan. Apabila saya mengambil cuti, keesokan harinya saya bangun pagi, Kisi. Selepas subuh saya keluar rumah, saya pun pergi sarapan. Selepas sarapan isteri telefon, isteri kata, bang, boleh ambil saya bang, saya pukul 6 boleh balik kerja. Okeylah. Jadi selepas subuh saya beli sarapan, kemudian keluar. Sampai di tempat tugas isteri, saya pun meletakkan kenderaan di luar. Waktu tu sekitar pukul 5.45 kalau tak silap saya. Dari rumah dekat dengan tempat isteri bertugas. Isteri saya bertugas di salah sebuah factory di kawasan Woodlands. Saya tinggal di Woodlands, Kisi. Jadi setelah beli sarapan, beli makan pagi itu, saya pun tunggu isteri saya sampai di depan pintu factory yang dia bertugas 5.45 pagi. Kemudian kata Encik Ridwan, saya pun dengan segeralah baring tarikkan kerusi ke belakang. Tiba-tiba isteri saya ketuk tingkap, Kisi. 5.50. Isteri aku dah keluar. Wah, kata balik pukul 6. Sebelum ni balik pukul 7. Tapi majikan kasih balik pukul 6. Sekarang 5.50 dah keluar. Bagus juga ni. Bolehlah tidur, saya pun mengantuk. Jadi saya pun buka pintu. Isteri saya terus duduk di hadapan. Saya pun pandu pulang ke rumah. Dalam perjalanan, isteri mengatakan yang dia nak singgah sekejap. Saya tanya singgah mana? Boleh tak tolong singgah kejap? Nak jumpa kawan. Kita pun pandu jalan terus melepasi kawasan dekat Keranji MRT tu, Kisi. Kemudian isteri kata, depan sini bang, belok kiri bang. Saya pun belok. Kemudian isteri suruh berhenti. Kisi tahu tak, dekat Keranji ni ada satu kawasan, iaitu tempat tentera yang dah usang, yang tidak lagi digunakan. Isteri saya berhenti dan keluar dari kenderaan, masuk dalam. Baru saya perasan dalam tu tanah perkuburan, Kisi. Dekat kawasan Keranji. Saya turunkan cermin. Ma nak gimana ni? Isteri jalan dalam, Kisi, sorang-sorang dalam keadaan malam yang gelap, pagi yang gelap gelita, kata Encik Ridwan. Bila isteri masuk dalam, saya keluar dari kenderaan. Baru nak ikut isteri, dari belakang teringat handphone dalam kereta. Saya cabut daripada tempat handphone tu, tempat letak handphone di dalam kenderaan. Dalam perjalanan ikut isteri dari belakang. Mungkin nak ziarah kawannya ke, saya tak pasti. Telefon saya berdering dan tengok nama isteri, Kisi. Hello? Bang kat mana bang? Saya dah sampai ni. Saya dah kerja, abang kat mana? Siapa ni?
Bang. Kisi, barulah saya tahu yang jalan masuk dalam tanah perkuburan tu bukan isteri saya, Kisi. Saya pusing balik masuk kenderaan. Saya masuk gear, saya pusing dan terus jemput isteri. Isteri tanya kenapa lambat. Saya kata tak ada apa-apa, saya terlajak tidur. Padahal, Kisi, pengalaman saya yang menyeramkan itu berlaku. Dan siapa wanita itu saya tak pasti, tetapi memang cukup menyeramkan. Baik-baik saya ambil cuti 1 hari, 2 hari berturut-turut kemudian saya ambil cuti sakit. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Kisi. Baik teman, isteri jam 12, bagaimana dengan kisah pada malam ini? Dan macam-macam kisah isteri, rupa-rupanya dia jemput tu bukan isteri sampai masuk tanah perkuburan Keranji tu macam mana? Kadang-kadang kita akan rasakan macam sesuatu lah. Tapi tak tahulah jauh mana kebenarannya. Ingat, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Dan teman-teman Ria 897, saya terima beberapa kiriman email di Facebook saya yang mengatakan nak tengok bagaimana saya kendalikan tugas saya mengendalikan rancangan Misteri Jam 12. Dan saya akan cuba rakamkan, tapi tak semualah 2 jam bateri habis nanti. Sedikit sajalah saya akan rakamkan dan mungkin anda boleh lihat sendirilah bagaimana saya kendalikan rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Dan macam-macam kisah di sini, antaranya yang saya terima kiriman SMS ini dari Pak Long. Pak Long kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Long ingin ketengahkan satu pengalaman peristiwa yang menakutkan. Dari Pak Long kata, mana ni tadi? Ini dia. Pak Long kata di sini peristiwa ini apabila Pak Long cuba mengurut seorang lelaki, kata Pak Long ni, beliau adalah tukang urut lah. Jadi lelaki ni datang ke rumahnya untuk mendapatkan khidmat untuk mengurut. Jadi yang dia mengatakan yang tangannya ni seringkali rasa sengal-sengal, sakit, berbisa. Dan Pak Long ni bukan nak cakap apa, Kisi, bukanlah pandai sangat. Orang yang Pak Long urut ni, lelaki ni, Pak Long gunakan namanya sebagai Lokman, bukan nama sebenar. Sebab tak naklah dia tahu Pak Long cakap pasal dia, bukan apa nak bercerita pasal orang, tetapi hanya ingin ketengahkan pengalaman saja. Direkomendasikan temannya pada Pak Long. Jadi budak ni telefon, dia kata tangannya sakit, sentiasa sebal, bengkak-bengkak, sengal-sengal. Jadi Pak Long kata, okeylah, buat temu janjilah. Salah satu hari ni nanti Pak Long akan suruh datang ke rumah dan Pak Long akan urut. Dia kata, boleh tak kalau Pak Long datang ke rumahnya? Jadi saya kata okeylah, bolehlah, tapi ada extra service charge lah sebab saya datang. Jadi orang tu setuju, saya pun dah setkan tarikhnya. Dan kebetulan, Kisi, hari yang Pak Long datang ke rumah si Polan ni, iaitu nama Luqman, nama samaran bukan nama sebenar, hari Khamis malam Jumaat. Jadi kata Pak Long, bila sampai di rumahnya, Pak Long hanya tiba giliran Pak Long untuk mengurutnya sekitar lepas isyak. Sebelum tu banyak lagi lah sesi urut yang Pak Long telah pun lakukan. Jadi bila sampai rumahnya nak dekat 8.45, Pak Long pun tanya, minta maaf boleh tak Pak Long tumpang untuk solat? Ya, nak solat isyak lah, kata Pak Long. Jadi orang tu tengok Pak Long lama, Kisi, dia tenung Pak Long. Tak apalah, kalau dia kata boleh masuk dalam bilik solat sebelah. Jadi Pak Long pun ambil wuduk. Bila keluar, pintu bilik terbuka, tapi hairan tak ada sejadah yang dibentangkan. Jadi tanya, tak maaf, ada sejadah tak? Sejadah saya basuh lah, awak gunakan kain ni lah. Dia kasih saya kain, Kisi, kain batik lepas, bentang, dan tanya mana kiblatnya. Sana. Dia tunjuk. Jadi setelah dia tunjuk kiblat, Pak Long kata, jangan marah, saya tutup pintu. Pak Long nak solat tutup pintu, rasa was-was macam yang dia tunjuk tu sembarangan, tu bukan kiblat. Takkanlah orang basuh sejadah dan kemudian satu hari tak ada sejadah, macam mana nak solat? Jadi Pak Long rasa was-was. Teringat dalam beg Pak Long ada kompas. Jadi Pak Long keluar dari bilik tu, lelaki tu tak ada, mungkin dalam biliknya. Pak Long keluar ambil kompas. Bila nak masuk ke dalam, terperasan, Kisi, dekat dapur rumah lelaki ni gelap. Tapi kelihatan ada seorang makcik tua. Makcik tua ni sedang duduk di kerusi dekat ruang dapur rumahnya. Jadi bila nampak makcik ni pun tak toleh, tak apalah. Ambil kompas tu, bila cuba tengok betul-betul, kiblat yang diberikan salah, Kisi. Kiblat yang sepatutnya memandang ke arah lebih pada kanan,
Yang ini lebih pada kiri. Jadi bila dah betulkan kiblatnya, Pak Long pun solat Isyak 4 rakaat. Sedang Pak Long solat, Casey meremang bulu roma, tak tenteram dibuatnya, tetapi tetap teruskan. Setelah Pak Long beri kiri dan kanan salam, Pak Long rasakan bilik tu macam ada sesuatu yang tak kena. Kemudian keluar, lelaki tu sedang duduk di ruang tamu. Dia tengok Pak Long atas bawah, Casey. Kemudian Pak Long beri salam, Assalamualaikum, tak maaf tak jawab salam. Dan Pak Long tanya, awak kat sini seorang ke? Saya sini seorang. Tak ada orang lagi, saya seorang je. Tapi awal tadi Pak Long nampak Casey ada perempuan tua dekat dapur. Tak apalah, dia pun tunjukkan tangannya. Bila Pak Long pegang tangannya Casey, dengan ada wuduk Casey, seolah-olah ada macam electric shock terkena pada tangan Pak Long, seolah-olah ada static energy macam tu lah. Jadi tertarik tangan daripada lelaki tersebut. Lelaki tu tengok Pak Long tenung. Dia tenung lama Casey. Kemudian, Pakcik tak apa, Pakcik, terima kasih Pakcik nanti insyaAllah lain kali lah, saya rasa saya ada kecemasan. Kemudian dia suruh Pak Long balik. Dia kasih Pak Long duit lagi Casey, $50. Pak Long kata, tak apa, saya tak nak ambil sebab saya pun tak berikan anda perkhidmatan untuk urut. Tak apa, ni ambil duit Pakcik, duit minyak ke, duit penat Pakcik. Tak apa. Casey dia mati-mati suruh Pak Long ambil. Pak Long kata tak nak. Pak Long kasih balik duit tersebut. Kemudian Pak Long terus keluar dan tinggalkan rumah tersebut, jalan menuju ke bawah menaiki kenderaan. Bila Pak Long sedang berjalan nak menuju ke arah kenderaan, mulut komat kamit Casey baca takut ada benda-benda ikut pulang mengganggu anak dengan isteri di rumah. Dalam kenderaan, sepanjang perjalanan baca Casey dan baca Alhamdulillah, tak ada perasaan takut menghantui. Bila sampai di rumah, nak buka baju, dalam poket ada Casey, Pak Long rasa sesuatu. Bila masukkan tangan keluarkan, terperanjat Casey, dalam poket Pak Long ada wang $50. Mungkin diberikan oleh lelaki tadi yang Pak Long tak nak ambil duitnya. Hairan Casey. Kemudian Pak Long pun ambil duit tu. Pak Long letak di atas meja makan sebab isteri kata pagi nak ke pasar. Jadi letakkan duit di sana. Kemudian Pak Long pun masuk tidurlah setelah bersihkan diri semua. Bila bangun pagi, isteri kejut. Bang. Pak Long bangun, kata subuh bang. Pak Long pun bangunlah dengan isteri nak solat subuh. Kemudian kata pada isteri, tadi duit kat atas meja ni awak dah ambil? Mana ada duit bang? Saya taruh tahu semalam $50. Tak ada bang. Bila saya keluar Casey tengok atas meja saya, yang ada daun kering. Betul Casey, daun kering tak tahu datang dari mana. Entahlah. Dan itulah pengalaman misteri yang berlaku. Dan sampai sekarang lelaki itu tidak berhubung dengan saya. Kuasa Allah Casey, hanya dengan berwuduk Pak Long sentuh, dia boleh rasakan gegarannya. Itulah pengalamannya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Itu dia kisah dari Pak Long berkongsi pengalaman kiriman email yang saya terima. Dan terima kasih Pak Long berkongsi. Pak Long saya rasa ni sepenuh masa menjadi tukang urut lah. Dan bila mungkin orang tu nak ambil kesempatan ke atas kebaikan Pak Long yang urut datang ke rumah, ataupun nak cuba Pak Long ni ada ilmu tak, mungkin dia dengar dari kawan-kawan, kau cubalah Pak Long ni, aku dengar-dengar dia hebat tau, kalau kau ada ilmu lagi hebat kau cubalah dengan pakcik ni sampai suruh datang rumah tu. Kalahnya bila Pak Long solat solat Isyak, nak tumpang boleh, sejadahnya mana? Tak ada basuh, macam-macam alasan Kemudian Pak Long tanya kiblatnya mana, main tunjuk sembarang je. Dengan rasa was-was tu, Pak Long teringat juga dalam bagnya ada kompas dan dia keluarkanlah untuk mencari arah kiblat. Dan ternyata arah kiblat yang ditunjukkan oleh tuan rumah tu salah. Jadi bila Pak Long kata bila sedang solat tu Casey tak tenteram rasanya, seolah-olah diganggu lah bila disolat jiwa tak tenteram, tapi tetap terus untuk berkhusyuk dan akhirnya tamat solat tu dia keluar nampak lelaki tu dan masih lagi sedang wuduk. Akhirnya lelaki itu menunjukkan tangan yang sengal yang besar tu agaknya. Saya tak tahu kalau Pak Long tidak wuduk ke tidak solat apa yang berlaku, tak pasti. Tapi bila Pak Long sentuh katanya seolah-olah ada static energy macam kena current lah. Dua-dua tarik tangan lah. Jadi selepas tu lelaki itu terus suruh Pak Long balik dan tak nak teruskan sesi urutannya. Nampak tu, sebab itulah kita disuruhkan berwuduk berwuduk. Orang yang berwuduk tu tahu-tahu je lah. Jadi terima kasih pengalaman yang cukup menarik dari Pak Long berkongsi pengalaman. Dan orang tu mati-mati kata ambil duit Pak Long ambil lah. Tak nak ambil duit tu disuruh ambil lagi, ambil tak nak balik. Dalam koci ada duit $50, letak atas meja nak kasih isteri buat duit pasar. Bila bangun tanya isteri mana duit, tak ada duit, nampak daun di atas meja. Bagaimana agaknya. Dan
Baik, teman Ria 897. Awal tadi saya ada terserempak dengan seorang makcik yang bernama Cik Sabiah, kalau tak silap saya nama makcik itu. Dan makcik itu mengatakan dia peminat rancangan MJ12 lah. Jadi dia telah pun ceritakan sesuatu pada saya dan tanya pendapat pendengar-pendengar Ria tentang batu lesung yang dia simpan. Dan saya tanya apakah mengenal kenapa batu lesung tu Jadi dia katakan batu lesung yang dia miliki ini turun-temurun lah sejak daripada zaman nenek moyangnya, dan diceritakan pada sampai beliau. Dan kisahnya begini, bila berada di rumah kampung semasa makcik ni masih kecil lagi lah, masih anak lagi, batu lesungnya pernah hilang. Dan batu lesung ni tempat tumbuknya tu yang hilang tu didapati telah pun dicuri oleh jiran sebelah rumah. Dan jiran sebelah rumah ni bukan calang-calang orang, suka melakukan kerja-kerja pemujaan. Jadi dengan menggunakan batu lesung yang dicuri itu, mereka mendapat tahu jiran tersebut telah pun melakukan kerja pemujaan dengan batu lesung. Ini makcik ni dapat tahu setelah beberapa tahun lah, setelah dia dewasa. Tapi waktu itu tak seorang ahli keluarga pun yang tahu. Dan akhirnya dipendekkan cerita, batu lesung tu ditemui di luar rumah dan disimpan balik. Dan kemudian hilang lagi benda yang samalah, pemujaan dan sebagainya. Dan akhirnya dapat tahu keluarga ni, makcik sebelah mengambil batu lesungnya adalah dipuja. Batu tu dililit dengan kain kuning, pada malam-malam tertentu akan dipuja. Dan mengikut saya tadi ada cari research di internet, entah benar ataupun tidak, dengan menggunakan batu lesung, seseorang itu kalau berjaya dengan mantra, dengan cara yang betul, dapat menangkap makhluk hantu pocong ataupun hantu toyol. Pocong atau toyol, kalau tak silap saya tadi apa saya baca, saya lupa lah, nanti saya periksa. Pocong ataupun toyol, antara satulah, bukan dua-dua. Dan bila benda tu terperangkap, dia akan minta tolong pada hari Khamis malam Jumaat, malam-malam tertentu. Nanti akan dengar orang bersuara minta tolong. Bila tuan yang memuja ini terdengar, maka hendaklah orang tu bangun dan dengan perlahan mengikut di mana letaknya batu lesung tersebut. Kemudian harus buat perjanjian. Dari situlah dikatakan benda itu yang terperangkap akan menjadi khadam. Khadam tu kira macam penyuruh lah. Orang ni jadi tuan, dia jadi tukang penyuruh, dia suruh buat tu buat ni. Dan dari situlah, jadi mungkin kisah makcik tadi tu tentang batu lesung yang diambil oleh jiran sebelah. Dan sekarang makcik ni tanya pada saya, Casey, sekarang ni batu lesung yang dah diambil diberi kembali, dipulangkan. Dan bila dipulangkan, sekarang ni ada di rumah sampai ke saat ini, tidak ada apa-apa gangguan lah. Tapi makcik tu cuma nak tanya, kalau walaupun tak ada gangguan dalam rumah, benda-benda yang ganjil menakutkan berlaku, adakah wajar untuk menyimpan batu lesung tersebut? Dia tanya. Jadi boleh tanya tak Kisi pendengar Ria 897 FM. Jadi mungkin dia kata Kisi boleh tanya tak Cik Kadir ke, boleh tanya Cik Said Alatas ke, Obot Mardi ke, Habib Muhammad ke, yang boleh berikan pendapat pandangan anda tentang batu lesung tu. Bagaimana agaknya? Baik, saya akan terus ke hujung talian. Anda boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hello. Silakan. Selamat malam. Ya. Silakan. Ya, saya Makcik Sudia. Casey, saya nak ceritakan tentang pengalaman saya, pengalaman rumah saya dapat gangguan. Saya heran, Casey, kemana saya pergi, ada saja perkara yang berlaku. Dulu, sewaktu saya tinggal di Jurong West, ada gangguan, macam-macam gangguan yang menakutkan. Kemudian saya jual rumah tu. Saya beli rumah di Bukit Panjang. Pun begitu juga, bila saya menginap di rumah anak saya seminggu 2 di Senja Road, pun begitu juga. Dan anak saya menjual rumah itu dan pindah ke Fajar Road, pun begitu juga. Jadi saya heran, mengapa saya dihantui oleh kejayaan-kejayaan begitu. Saya nak ceritakan
gangguan di rumah kampung pula di Melaka. Di rumah kampung saya di Melaka ada peninggalan arwah bapa saya. Bapa saya seorang pegawai polis di Singapura. Kemudian bila pension, bila besar pulang ke Melaka buat rumah. Rumah tu rumah limas. Rumah limas ni tak payahlah saya terangkan. Ada orang tahu rumah limas tu ada rumah tengah dan ada rumah anjung. Saya agak besar jugalah kasi. Rumah tu pun ada gangguan. Kemudian bila saya besar dapat habuan dari pekerjaan saya buat rumah batu di belakang rumah tu pun ada juga gangguan. Saya ceritakan rumah yang rumah limas arwah bapa saya tu. Begini kisah. Dulu masa saya bekerja, setiap cuti sekolah kami akan bercuti di Melaka. Saya akan tidur seminggu 2 di Melaka. Di Melaka saya pergi dengan anak saya dalam 3 orang dan saya, kemudian anak saya membawa kawannya. Kami tidur di ruang tamu. Di ruang tamu disambi lah Rumah di Melaka tu kalau rumah limas tingkapnya panjang-panjang. Kami tidur beramai-ramai di bahagian halaman rumah. Maaf di halaman rumah pula, di anjung tu. Bila tengah malam, anak saya dengar bunyi pintu ketuk-ketuk orang. Kemudian bila paginya dia beritahu saya, Mak, tadi Mak dengar tak? Ada bunyi orang ketuk tingkap tau Mak. Saya kata janganlah Edi, Mak ni selalu bangun tengah malam. Memang kisah saya memang takut dengan cerita begitu. Kemudian saya tanya adik saya yang tinggal di rumah tu. Dia kata perkara-perkara begitu memang biasa berlaku. Saya ceritakan pernah satu masa isteri dia buat jualan, buat kuih di waktu malam. Terdengar orang beri salam. Kemudian satu ketika mereka pergi ke rumah mak mentua di seberang kampung. Tinggal anak bujangnya seorang. Anak bujangnya takut tinggal tidur di rumah tu seorang. Dia akan tidur dengan membuka radio. Dan kadang-kadang dia membawa kawan. Kadang-kadang kawan ni tanya, Mi, aku dengar semalam dekat tangga tu ada bunyi kena budak-budak main tau. Adik-adik engkau ke? Kata Amy, anak saudara saya tu kata, mana pula? Adik-adik aku semua pergi ke rumah nenek aku lah. Itulah kisi. Saya rasa kisi rumah tu memang ada gangguan. Kalau saya nak ceritakan macam mana tak habis kisi. Saya pernah dengar kata ibu saya sebelum ayah saya meninggal, rumah saya tu di bahagian bawah rumah ada orang tabur tanah kubur. Saya tak tahu apa motif mereka. Saya rasa beginilah kisah. Di kampung tu bapa saya seorang pegawai polis, bekas pegawai polis. Jadi adalah kelebihan sedikit. Barangkali ada orang yang hati kepada arwah bapa saya. Begitulah kisah. Dan kali saya ceritakan isi di rumah batu di belakang rumah arwah ayah saya. Makcik. Makcik. Terima kasih Casey boleh oven. Makcik. Hello. Ya. Boleh oven tak? Sekejap ya. Okey, pendengar Ria 897. Awal tadi sempat dia teman kita lah, makcik tadi tu off air tanya saya soalan. Dan saya tanya, ada sesiapa di rumah kau awak seorang ke? Dia kata saya seorang kat rumah, suami saya tidur. Dan saya tanyalah tentang, yalah ada sesuatu yang saya dengar. Saya pun dengar. Entahlah anggaplah ni semua satu hiburan. Biasalah orang nak seram-seramkan keadaan kan macam tu. Jadi terima kasih. Heart attack saya Ayo, off air lagi. Bertanya soalan, siapa tu? Saya mana tahu, saya ingatkan makcik yang buat. Kata cerita Piramli,
cubaan. Hai mambang tanah, mambang api, mambang air. Baik teman-teman, Ria 897, saya akan teruskan dengan pengalaman misteri anda. Dan sekiranya kalau ada kisah misteri, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Tapi ingatlah, matlamatnya satu, untuk berkongsi pengalaman misteri, pengalaman seram. Janganlah telefon saya sebaliknya. Jadi boleh telefon saya 669-11897. Berbagai kisah pada malam ini telah pun saya ketengahkan. Awal tadi beberapa kisah telah pun anda nikmati dan juga lagu telah pun saya putarkan. Lagu tadi dari kumpulan B8 menampilkan AB Saiful, lagunya Buat Yang Tercinta. Dan sebelum tu Johnny Iskandar, Malam Jumaat Kliwon. Dan lagu tadi juga yang lagu Inggeris yang anda dengar dari Pitbull menampilkan Neo, lagunya Give Me Everything. Waktu sekarang 1.21 pagi. Selamat pagi dan terus bersama saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Ada sesiapa yang ingin membantu tadi tentang batu lesung dan sebagainya. Saya akan cuba semak kiriman-kiriman SMS anda. Dan juga di Facebook, terima kasihlah bagi anda yang berikan kata-kata semangat, kata-kata perangsang. Bukan senang nak kendalikan rancangan ni, tapi tak apalah, saya akan cuba buat yang termampu terdaya. Dari teman-teman kita berkongsi pengalaman, katanya apa ni? Daripada pendengar kita, ini dia. Daripada Obert Mardi katanya, Casey, batu lesung yang disimpan oleh siapa tu tadi, makcik tu, sebenarnya tidak ada apa-apa pun hantu. Kalau ada pun benda tu dah lari dah. Sebab mungkin batu lesung tu tidak di atau obat ni, batu lesung tu tidak dimentera dan juga diberi makanlah pada makhluk yang menghuni batu lesung yang Casey sebutkan tadi. Jadi tidak perlu khawatir, masih boleh simpan. Sebab itulah makcik tu dah simpan batu lesung bertahun-tahun tapi tidak ada apa-apa gangguan. Terima kasih dari Obat Mardi. Dan yang ini pula kiriman kan daripada pendengar kita. Dia kata Casey, ya ampun Casey buat suara seram kat belakang tu Casey. Sengaja kan Casey, Linda. Awak tak tahu Linda saya off air. Saya ingatkan makcik tu yang buat. Makcik tu ingatkan saya yang buat. Casey dengar tak tadi suara tu? Saya tanya, awak seorang kat rumah? Dia kata seorang, suami saya dah tidur. Itulah. Ada yang kata Casey, suami dia lah tu, action dia dah tidur. Saya rasa betul lah, takkan makcik tu nak bohong dengan saya kan. Jadi mungkin agaknya cross line lah. Kadang-kadang macam tu di Ria ni. Banyak waktu-waktu DJ bertugas pun ada orang hello dengan orang lain, suara orang lain keluar. Jadi mungkin kita anggap sebagai cross line lah, masalah teknikal, macam tu sajalah. Kita tinggalkan suara tadi, kita teruskan Misteri Jam 12 dan jangan cakap lagi. Misteri Jam 12, jangan cakap lagi. 669-11897. Ria 897. Berikut ini ada kiriman daripada seorang teman di seberang dan katanya, Casey tolong jangan sebut asalnya saya. Baiklah, saya kata teman seberang lah. Seberang mungkin seberang tambak, mungkin seberang laut, saya tak nak sebutkan sebab beliau khawatir salah seorang gurunya mendengar rancangan ini, Misteri Jam 12. Oh, ya ke? Dan kalau saya ceritakan, semua akan tahu dan mungkin dia akan tahu siapa yang kirimkan. Jadi tolong jangan sebutkan nama saya dan dari mana datangnya kiriman email ini. Baiklah, saya akan rahsiakan, jangan takut. Nama samaran saya gunakan, namanya mungkin namanya Adi lah. Kata Adi berkongsi pengalaman peristiwa. Di sini ada satu pengalaman beliau dan gurunya dan beberapa anak murid gurunya yang lain telah pun ditugaskan untuk kebumikan mayat seorang dukun di kampungnya. Saya mohon maaf, kampungnya saya tak dapat sebutkan sebab disuruh saya rahsiakan. Jadi ini berlaku di luar Singapura, mungkin di rumah kampung, mungkin di bandar. Dan guru ini dengan anak muridnya, saya tengok ada tak berapa tulis ini Ini dia. Guru dan anak muridnya seramai 4 orang. Jadi termasuk gurunya 5 orang lah.
telah pun ditugaskan untuk kebumikan mayat seorang dukun di sebuah kampung. Saya tak pasti kenapa mereka ditugaskan sebab tak dijelaskan dalam kiriman email ini. Tapi apa yang saya pasti, kisah yang saya terima ni, apabila mayat tu dah dikebumikan, dah ditanam, gurunya baru teringat. Jadi mereka kebumikan mayat itu selepas Zohor. Selepas Zohor seramai 5 orang, tak ramai ya, tak ada orang lain ikut. Mereka berlima saja mengusung mayat tu pergi ke tanah perkuburan. Dah liang lahat tu dah tersedia ada. Dimasukkan mayat tu dalam liang lahat, kemudian biasalah ditutup, dibacakan talqin dan sebagainya, baru mereka pulang. Bila pulang tu pada malam hari pukul 11 malam, pintu rumah saya, Kisi, kata Adi, pintu rumah saya dan rakan-rakan yang lain diketuk oleh Tok Guru. Jadi kami terbangun, tanya kenapa. Dia kata ada masalah besar. Masalahnya apa? Kamu ikut aja. Jadi saya dengan lagi 3 sahabat dengan Tok Guru sama 5 orang telah pun pergi ke tanah perkuburan yang kami tanam awal tadi, Tok Dukun yang meninggal tu. Jadi kami korek, gunakan cangkul, sambil korek tanya kenapa. Dia kata mengikut apa yang dia belajar, ikatan Tok Dukun itu harus dilepaskan. Kalau tidak akan mengganggu penduduk-penduduk kampung. Jadi saya pun sedang cangkul ni, kenapa nak kena buka? Mesti kena buka ikatannya, kalau tidak akan diganggu penduduk kampung. Dan setelah kami, katanya di sini, setelah kami gali, mayatnya masih lagi terbaring kisi dalam liang lahat. Jadi kami pun buka ikatan tersebut. Bila buka semua dah ditanam, kemudian kami tinggalkan kawasan itu penuh kaki, kasut, baju dengan tanah liat, Kisi. Dalam perjalanan tanya, dia kata kalau tidak nanti seolah-olah si mati itu bukan bangkit lah, tetapi si mati itu akan menyerupai sesuatu mengganggu penduduk kampung. Jadi itulah alasan penjelasan yang diberikan oleh Tok Guru. Jadi kata Adi, saya pun pulang, kami semua pulang. Lat beberapa hari, masuk hari Khamis malam Jumaat. Kecoh kampung yang saya tinggal, Kisi. Penampakan pocong yang menyerupai wajah Tok Dukun yang meninggal dunia. Betul, Kisi. Tanya semua orang kata macam tu. Dan Tok Guru saya ni rasa muskil. Ikatan dah dibuka, tapi kenapa masih lagi seolah-olah makhluk itu mengganggu orang kampung? Akhirnya dipendekkan cerita, kata Adi bukan nama sebenar. Apabila tanya, Tok Guru bertanya pada mereka satu persatu, berapa ikatan yang kamu buka? Kami semua kata 4. Walhal ada 5 ikatan, Kisi, yang harus dibuka. Terpaksalah kami korek. Dan ini berlaku selepas lebih kurang sebulan mayat itu dikebumikan. Bila korek, Kisi, terperanjat, Kisi, dalam masa sebulan mayat hanya tinggal tulang. Yang hairan, rambutnya masih ada, panjang sangat dan penuh dengan semut api dalam liang lahat yang dimaksudkan. Tok Guru saya lah yang menjadi orang yang terakhir membuka ikatan yang kelima. Dan barulah selepas bulan itu, kejadian gangguan dalam kampung, penampakan pocong yang menyerupai si mati tidak kelihatan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Jadi itulah, adakah benar orang meninggal tu kena buka ikatan? Saya mohon pada pengirimnya, bukan nama sebenar Adi, Anda tahu siapa diri anda, mungkin sedang mendengar sekarang ini. Boleh tak anda jelaskan pada saya kenapa harus dibuka ikatan orang yang meninggal tu? Setahu saya, adakah perlu? Saya tak tahulah. Saya pun tak pasti. Adakah memang perlu untuk buka ikatan? Adakah 5 ikatan ke macam mana? 4 ke 3 ke? Kaki 1, lepas tu di pinggang 1, badan 1, leher 1, atas kepala 1. Oh, 5 ikatan lah, betul. Jadi adakah benar ikatan tu harus dibuka bila kebumikan jenazah lah? Bagaimana? Dan anda, Adi, tidak beritahu kenapa. Apakah alasan sebabnya? Mungkin adakah dukun ini mempunyai ilmu yang istimewa? Mungkin dia berhubung dengan syaitan ke? Dia kata kalau selepas mati ikatan aku tidak buka, ilmu aku akan terlaksana. Macam itulah. Jadi sebab tu kena buka ikatannya supaya benda yang dihajatkan itu tidak dapat disempurnakan. Tak tahulah, ini semua dunia misteri. Hanya yang bercerita hanya Tuhan saja, Allah saja yang maha mengetahui lah. Baik, saya akan teruskan dengan kisah pengalaman misteri anda di FM 897. Dan ingat, rancangan ini hanya satu hiburan.
Jangan jadikan rancangan ini sebagai tempat untuk kita menimba ilmu. Kita tanya soalan boleh dijawab. Itu pendapat masing-masing. Kemudian harus rujuk kepada yang lebih arif, lebih pakar. Jangan pula jadikan rancangan ini sebagai tempat rujukan. Bukan. Ini 100% hiburan. Macam anda tonton filem-filem seram, drama-drama seram, macam tu juga Misteri Jam 12. Tak ada kaitannya dengan agama, tak ada kaitannya dengan yang betul, yang salah. 100% untuk hiburan saja. Brigadier 897, saya akan teruskan pengalaman berikut ini dan bersama saya seorang pendengar di ujung talian. Selamat pagi, Mamang Ali, apa khabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa khabar awak? Sihat, terima kasih kerana bertanya. Dan bagaimana? Ni anda buat panggilan dari mana, Mamang? Okey, saya sebenarnya ada di luar. Di luar rumah ke, di tempat bertugas ke? Saya sebenarnya di tempat bertugas lah. Dan pengalaman Mamang tentang apa ni? Silakan. Okey, pengalaman saya boleh katakan dekat Bukit Timah. Bukit Timah? Bukit Timah. Apa yang berlaku tu? Bukit Timah dekat Daniel Road. Daniel Road boleh katakan ada satu daripada rumah yang dah usang. Rumah tu saya rasa kira-kira lebih daripada 20 tahun lah. Pada satu hari tu saya berbasikal lah, dekat jalan-jalan. Apabila saya sampai di sana tu ada satu bus stop. Sampai di bus stop tu saya lihat ada satu wanita yang begitu cantik sama sekali. Jadi saya memerhatikan, saya tengok jam di tangan saya, sudah hampir 2 pagi. Kalau 2 pagi saya fikir mana ada bas lagi. Jadi saya rasa mungkin dia tunggu teman dia ke, siapa ke, saya tak tahulah. Jadi apabila saya kayu basikal tu nak hampir dekat bus stop tu, basikal saya langsung tak bergerak. Bila tak bergerak tu, saya dah rasa macam ada yang tak kena lah. Bila tak kena tu, bila saya tengok itu perempuan, dia tak mandang ke, maksud saya ke jalan raya, dia memandang ke sebelah belakang. Dengan pakaian, berpakaian berwarna merah. Satu suit berwarna merah. Dengan rambutnya betul-betul terikat rapi. Jadi saya fikir-fikir sama ada saya nak teruskan dalam perjalanan ataupun tidak. Jadi dengan boleh katakan saya bertawakal dan saya terus kayu, tapi nampaknya basikal saya tak begitu bergerak sama sekali. Jadi apa saya lakukan? Saya turun daripada basikal itu dan saya tolak basikal saya pun tak bergerak juga. Jadi saya tinggalkan basikal saya itu, saya jalan. Bila saya jalan menghampiri bus stop tersebut tu, saya tak cakap apa-apa. Saya tak toleh kiri, tak toleh kanan, dia jalan terus. Apabila saya lapaskan dengan bacaan Ayatul Kursi, dengan sendirinya dia mengilai. Bila dia mengilai, saya cakap bulu rumah saya beremang ni. Bila dia mengilai, saya langsung teruskan perjalanan saya. Bila saya dah sampai ke tahap ada satu lampu tu yang tempat terang menderang tu, bila saya toleh di belakang, langsung tak kelihatan itu perempuan. Saya langsung patah balik, ambil basikal saya, tak tunggu, tak toleh kiri, toleh kanan, terus langsungkan perjalanan. Itulah pengalaman masa saya ada dekat Daniel Road. Memang kalau saya cakap dekat Bukit Timah ni banyak peristiwa yang misteri, boleh katakan banyak juga yang dekat ni. Ada tempoh hari ada seorang pemandu taksi dapat panggilan telefon ada taksi call lah, dan beliau memasuki kawasan yang agak dekat dia masuk jalan Kampung Cantik kalau tak silap saya. Sebenarnya Casey, kalau cakap Kampung Cantik, Binjai Park memang tempat dia. Memang tempat dia. Kalau cakap Kampung Cantik tu saya pernah sekali. Pada itu pun saya nak pergi kerja, saya jalan masuk dalam saya rasa dalam pukul 5.30 tak salah saya, 5.30. Dan 5.30 tu bila saya jalan seorang-seorang, memang tempat tu sunyi Casey. Tempat tu sunyi sama sekali. Bila awak jalan terus boleh sampai dekat Swiss Club. Pasal saya kerja dekat Swiss Club.
Bila saya jalan tu, saya nak sampai dekat situ tu, saya tengok atas pokok tu, benda tu bergoyang dengan kaki dia. Saya tak cakap apa-apa lagi lah. Saya terus jalan. Pasal apa yang sebenarnya ni, kalau kita rasa takut, kita takut pada dia, dia akan mengganggu kita. Yang sebaik-baiknya, memang saya boleh kata saya minat dengan Misteri Jam 12. Terima kasih. Saya tak pernah miss. Hari-hari saya dengar. Terima kasih lah Dan saya boleh katakan saya betul-betul saya rasa saya bangga dengan awak. Awak dapat melaksanakan Misteri Jam 12 tu dengan terbaik. Terima kasih lah. Dan saya boleh katakan saya selalu dengar macam Syed Alatas, Robert Mardi, Ayah Jo. Memang benar apa yang mereka katakan. Dan apa katakan macam baru saja saya dengar tadi pasal berkenaan ikatan mayat tu memang kita harus dibuka. Kalau tak dibuka ikatan yang ada pada tubuh badan si mayat tu akan mengganggu kita. Dia mengganggu kita, akan minta pertolongan untuk bukakan ikatan dia tu. Itu yang boleh dikatakan harus dilakukan apabila kita dikebumikan, harus kita buka ikatan apa yang ada di tubuh badan si mati lah. Jadi itu saja Casey, pengalaman saya, dan saya ucapkan terima kasih awak dapat menjawab panggilan saya ni. Selama ni boleh saya try cuba tapi tak dapat lah. Tak apa, rezeki masing-masing. Terima kasih Encik Mamang Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pengalaman yang dikatakan tadi disebutkan tentang kawasan Bukit Timah. Dan ada kiriman SMS saya terima, katanya KC, di kawasan Bukit Timah ada sebuah kampung lama yang tidak lagi ada penghuninya, rumah-rumah terbengkalai, dan dikatakan sana ada kampung bunian KC. Oh ya ke? Tak tahulah Bunian tak bunian saya tak pastilah, belum pernah periksa, belum pernah tengok. Tapi jalan yang dimaksudkan jalan kampung cantik tu, saya pernah masuk ke dalam sana dan pernah saya terlihat satu apartmen kondominium yang lama kosong, belum ada penghuninya, dah ditinggalkan lah, mungkin en block, on block dan sebagainya lah. Saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda. Terima kasih bagi anda yang suka suka berkongsi kisah-kisah pada malam ini. Dan ingatlah, Misteri Jam 12 sekali lagi hanya hiburan. Jangan pula jadikan rancangan ini sebagai satu panduan. Bukan nak tanya panduan, tanya pergi sekolah-sekolah orang-orang bertauliah, belajar tinggi-tinggi sampai Al-Azhar tu semua. Tu patut orang tanya. Jangan tanya saya. Saya ni hanya penghibur. Baik. Aku penghibur, bukan penganggur. Wah, kisah malam ni semua seronok lah. Saya baca pun ada seram-seram, tapi seronok bila saya ketengahkan kisah-kisah malam ni. Daripada Kak Nurlita katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Seronok betul dengan di 12 setiap malam Kisi. Ayolah, apa akan jadi bila Kisi dah berumah tangga nanti ambil cuti honeymoon? Jauh Kak Nurlita fikir, baguslah. Tak apalah, sama juga. Tengoklah ada orang nak kendalikan ataupun love bites lah. Kalau saya cuti kahwin ni, mungkin 2 bulan enggaknya saya cuti. RBJ Rahmat kata, sedang berada di depan kubur Keranji lama. Memang gelap. Cik Rahmat, apa awak buat kat sana? Baliklah Cik Rahmat. Kalau pergi sana sorang-sorang, jangan Cik Rahmat. Ya, berbahaya Cik Rahmat. Saya yang nak pergi sana seorang pun saya menyerah kalah sebab terlampau kata orang tu keras lah tempat tu. Ada yang kata sayu betul lagu tu tu dah. Dan macam-macam ada yang kata kat sini macam-macam komen lah tentang lagu-lagu yang saya putarkan awal tadi. Dan terima kasih bagi anda yang sedang bersama saya, dan saya akan teruskan kisah misteri di FM 897. Terima kasih bagi anda yang gemarkan rancangan MJ12, yang sukakan rancangan MJ12 pada makcik-makcik kat sini seperti ada kata ni daripada Alisa, kata KC, nenek saya die hard fan KC lah. Setiap hari mesti dengar KC. Kadang-kadang kesian bila saya bangun malam dengar lagu kuat. Waktu tu mungkin 3 pagi ke, bukan dia dengar radio dengar dia. Wah, terima kasih siapa nama nenek anda? Haja Rubina yang sedang mendengar sekarang ini. Terima kasih pada Haja Rubina kerana sudi mendengar.
Yang ini daripada Pak Man. Pak Man kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya ingin ketengahkan satu peristiwa pengalaman yang ini berlaku pada jiran saya yang ceritakan pada saya. Saya dengan jiran saya rapat walaupun kami tinggal di tingkat yang berasingan. Saya tinggal tingkat 3, jiran saya tinggal tingkat 5. Oleh kerana kami mempunyai hobi yang sama, dari situ kami telah pun berkenalan lah bila kami memancing di pantai East Coast. Bila nampak dari jauh menegur, dan apabila kami pancing bersama, dari situlah timbulnya mulanya persahabatan dan sampai ke saat ini. Jadi jiran saya, teman saya tinggal di tingkat atas ini menceritakan beberapa kali dia pernah terdengar di atas rumahnya di tingkat 6 ada bunyi orang hentak-hentak kaki di waktu malam, dan katanya pernah dia naik ke atas untuk menegur lah siapa yang buat bising waktu malam. Sebenarnya benda ini dah berlaku untuk beberapa malam berturut-turut. Sampaikan isterinya kerap kali suruh suaminya naik atas dan marah. Malah suaminya mengatakan biarlah nanti dia senyap. Dan setiap hari benda tu akan berlaku. Setiap hari isteri bising, suami akan cakap benda yang sama. Sampaikan kata teman kita ni, jiran saya sebelah atas ni dah sampai naik fed up. Dia dah fed up dengan bunyi bising, dah fed up dengan bunyi isteri yang tak reti-reti suruh diam nak tidur ni. Jadi dia naik atas. Bila teman saya ni naik atas di rumah tingkat 6, dia pun naik atas, ketuk pintu beberapa kali lah. Ketuk masih lagi kedengaran orang hentak-hentak kaki bila dia berada depan pintu rumah orang jiran atas ni. Jadi ketuk beberapa kali. Kemudian setelah lebih kurang seminit lebih dia berdiri depan pintu, ada orang buka. Tapi tak buka pintu penuh. Nampak kepala belakang gelap hitam, dan mukanya tak nampak sangat sebab dia bersembunyi di sebalik pintu. Kemudian katanya suami jiran atas ini, iaitu kawan saya, berkata pada orang yang buka pintu tu, dia kata, ya aku cakap dengan dia. Macam itulah, konon-konon dialog dia macam itulah. Jadi bila dia kata, minta maaf saya rasa awak bising sangat lah. Apa ketuk-ketuk malam-malam macam ni? Orang nak tidur, isteri saya sampai bising, tolonglah. Kalau ada apa-apa, jangan bising lah. Jadi kemudian orang tu terus tutup pintu. Dan katanya teman saya ni turun ke bawah balik rumah lah. Dah berhenti bunyi tu. Isteri pun katakan, kalau dari dulu abang, ni isteri marah kalau dari dulu abang dengar cakap saya naik atas suruh dia diam, mesti dia diam. Jadi mereka pun tidur. Bila tidur, sekitar 4 lebih pagi bunyi yang sama. Bum, 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 bum. Kemudian isteri ni kata, bang, naik atas lagi bang. Suami ni keluar, dah marah sangat. Kawan saya ni keluar naik atas tingkat 6. Sedang naik tingkat 6, ketuk pintu rumah berkali-kali, pintu tak buka, masih dengar bunyi orang tak kaki. Kemudian isterinya terus lari naik atas. Bang, turun bang. Jangan ketuk lagi bang, turun bang. Suami tanya, kenapa? Awak juga yang suruh saya naik atas. Wah, marah betul Isteri suruh turun, temankan dia. Turun bawah. Bang, kita tidur luar malam ni. Jadi suami tak tahu kenapa ni. Isteri seorang tarik tilam, tepikan meja, bentang cadar, angkat bantal. Suami tanya, kenapa awak tidur kat luar? Bila dah baring semua, baru isteri ceritakan, awal tadi bila abang naik atas kali kedua, ada orang dekat tingkap. Saya nampak ada orang dekat tingkap rumah abang. Saya terus lari naik atas. Dan Casey, saya tak pasti rumah atas ni ada orang ataupun tidak. Kata abang ni lah. Dan jiran dia pun tak tahu sampai ke saat ini rumah di atas ada orang pun tidak, sebab dia takut nak ambil tahu kalau tak ada orang dengan siapa dia bercakap. Tapi sampai sekarang tak nak ambil tahu tentang apa yang berlaku di atas. Dan kadang-kadang pada malam-malam tertentu akan kedengaran sekali lagi bunyi orang hentak-hentak kaki. Yang hairan, hanya jiran saya tingkat atas yang dengar, saya tak dengar, jiran lain tak dengar sebab tak ada orang pun cakap apa-apa. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Wah, bagaimana agaknya? Macam-macam kisah malam ni Ada yang kata, Kisi, memang betul tempat kampung cantik tu seram. Jangan cakap kampung cantik di kawasan klub ni. Adalah satu klub ni, saya nak sebut namanya. Lagi banyak Kisi, dia bukan klub malam ni kelab-kelab orang-orang berada lah, macam tu lah. Lagi banyak Kisi, tempat hutan belakang maintenance punya store tu selalu ada orang nampak tahu benda tu terbang. Semasa saya kerja shift petang di kelab tersebut dulu, kalau malam tak ada kerja, saya duduklah dekat store saya seorang-seorang. Selalunya saya akan dengar ada suara perempuan sedang berbual dan ketawa di dalam hutan tu. Siapa nak pergi masuk dalam hutan Kisi malam-malam? Kadang-kadang pula saya boleh rasa macam ada orang main mengendap-endap dengan saya di luar store. Itu saja cerita saya. Terima kasih daripada Ain yang kirimkan message.
Berikut ini siapa ni? Mira, malam Kisi. Betul ke Kisi dah nak berumah tangga? Kalau betul, jangan lupa jemput saya. Jemput insyaAllah lah. Saya mestilah nak berumah tangga Ya, confirm, double confirm dia lah. Takkan saya nak membujang sampai tua Nanti bila saya dah tua krepot, tak ada orang nak jaga saya nanti. Baik, yang ini kiriman daripada Muslia. Kisi, saya ni bertugas sebagai seorang jururawat. Dan nak tahu macam mana kita nak bezakan pesakit mengidap penyakit skizofrenia. Skizofrenia. Penyakit mental lah, sejenis penyakit mental atau betul-betul dirasuk makhluk. Kisi boleh tanya tak pada pakar yang arif tentang ini. Jadi beliau seorang jururawat ni nak tahulah, kadang-kala terima pesakit ni yang dihantar kadang-kala memang ada mempunyai penyakit mental. Tapi kadang-kala ada pesakit-pesakit juga yang dikatakan akhirnya setelah merujuk pada pakar, tanya ni tanya tu, rupa-rupanya bukan penyakit mental, malah gangguan rasukan yang dihantar ke hospital. Jadi dia tanya sekarang ini, bagaimana nak tahu seseorang itu ada gangguan rasukan dan sebagainya. Ada tanda-tanda ke dan sebagainya, boleh saya tanyakan pada pakar-pakar yang sedang mendengar sekarang ini. MJ12 Azman kata, sebab hati saya dengar lagu Raihan. Lagi-lagi saya ada di lapangan terbang hantar makcik saya nak ke haji. Marilah bersama-sama kita doakan agar semua para umat haji dapat jalankan dengan sempurna. Ramai yang ada di lapangan terbang ni Kisi. Oh ya ke? Jadi selamatlah berangkat Adakah ini rombongan yang terakhir ke macam mana ni? Yang ini daripada pendengar kita, Linda tanya, Kisi MJ12 ni dah berapa tahun saya tak pasti. Tapi yang saya tahu, saya kendalikan dah nak masuk 4 tahun dah. Saya kendalikan MJ12 ni nak hampir masuk 4 tahun. Sebelum tu Zan Sofian mengendalikan Misteri 12. Dan sebelum tu ada DJ-DJ yang lain lah, tapi namanya berbeza. Rancangan intipatinya agak serupa lah. Ya, Sempoi, Azimi Sempoi, ingat lagi tak? Juga dulu ada Aura Syai dengan Niti Bazura kalau tak silap saya, tapi namanya cukup berbeza dan caranya lain dari yang lain lah. Okey, dari Oni kata suka dengan kisah malam ini, terima kasih. Wak Marni, Assalamualaikum. Kisi, Waalaikumsalam. Kisah misteri ini berlaku di rumah saya tetapi dialami oleh adik ipar saya. Pada tahun itu 1999, suami saya mengerjakan umrah bersama ibunya. Hanya saya dan 3 anak yang berada di rumah. Satu hari Sabtu petang, kita ke rumah ibu saya di kawasan Clementi. Malam tu adik ipar saya menelpon rumah. Panggilan itu dijawab oleh suara macam suara suami berbual. Saya menjawab telefon. Katanya, macam suami saya menjawab telefon lah katanya. Kemudian dengan segera dia letak telefon sambil mengatakan salah nombor agaknya. Dia cuba telefon lagi, sekali lagi Kisi. Ada suara yang sama serupa suara suami yang menjawab. Tak mungkin salah nombor lagi. Dia pun menelpon bira saya dan bertanya di mana saya berada. Bira saya mengatakan yang saya berada di Clementi dengan anak-anak saya. Jadi siapakah yang menjawab telefon di rumah? Walhal dia tahu dalam rumah tak ada orang pun yang menyerupai suara suami. Yang ini kiriman daripada siapa ni? Suhaimi katanya. Kisahnya oleh-oleh dari neraka. Wah, berat betul ni Kisi, semalam terjadi satu peristiwa yang paling menakutkan, yang tak pernah terjadi pada saya. Ia bermula dari upacara di tempat tugas saya lah. Ada satu upacara sembahyang bukan bangsa kita ni lah. Selalunya selepas sembahyang, teman-teman kita ni akan beri buah-buahan yang dah disembahyangkan untuk dibahagi-bahagikan lah. Dan saya ambil aja walaupun saya tahu buah-buahan itu bekas sembahyang. Jadi buah-buahan yang diletakkan tu untuk upacara sembahyang ni, teman kita ni pergi ambil. Selalunya dia bawa balik lah, bawa pulang. Dan selalunya memang tak ada apa-apa pun Kisi terjadi. Tapi kali ini bila saya dah balik, saya pun letakkanlah buah tu di atas meja. Dan terus saya tidur. Malam terasa haus nak minum air. Terus saya bangun pergi ke dapur. Bayangkan teman-teman Ria 897. Jadi bila beliau ni selalu ada upacara-upacara orang-orang Cina ni sembahyang, selalu adalah habuan yang disajikan. Antaranya buah-buahan. Si Mamat ni pula ni, dia kata dah selalu saya ambil, tak pernah berlaku apa-apa kes yang menakutkan lah. Jadi kali ini saya ambil. Bila dia ambil, dia bawa. Macam mana buah tu bawa pulang ke rumah, dia letak atas meja, tidur. Dan kisahnya diteruskan. Saya terbangun di waktu malam.
kerana kehausan nak minum air. Saya bangun terus ke dapur. Saya ni seorang diri dalam rumah Kisi, tidak ada isteri. Kisi nak tahu apa tak terjadi? Bila saya berjalan menuju ke dapur dan di ruang meja makan saya lihat ada macam sesuatu lah Kisi. Bila saya cuba, mungkin dia cuba tengoklah, mungkin ruang tamunya gelap. Terperasan Kisi nampak perempuan dekat meja makan duduk menyangkung Kisi. Kisi punyalah terperanjat. Apa lagi Kisi? Saya pun patah balik masuk bilik, buka lampu, tutup pintu, tidur sampai pagi buka lampu Kisi. Terus katil masuk tidur, kata beliau. Esok pagi terus saya ambil buah tu, saya buang saja. Itulah pengalaman. Itulah. Barang bukan sendiri, ambil. Itu dipanggil mencuri tu. Bukan hantu tak suka, manusia pun tak suka. Awak ambil barang orang tanpa izin, macam mana tu? Yang kiriman-kiriman macam-macam kisah ni. Dan pendengar-pendengar yang lain, siapa ni berkongsi pengalaman daripada Wan. Assalamualaikum Kisi, itu lagu AB Saiful kan? Siapakah yang buat cover lagu tu? Very nice. Oh, kumpulan B8 tadilah. Teringat filem Marah-Marah Sayang pada tahun 1987. Yang paling best ada AB Saiful, Syahriza dan siapa lagi Oh lah, filem tu suka lagu Buka Pintu lah, Nasi Goreng dan sebagainya. Terima kasih kerana suka. Yang ini macam-macam kisah. Dan daripada siapa ni, Azita kata Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Ibu saya ni Kisi juga suka dengan MJ12 Kisi. Kisi ni dah macam memukau pula ibu-ibu yang dengar setiap malam. Saya punya salah pula bukau. Mungkin kalau suri rumah sepenuh masa kan ada masa lapang waktu malam tu. Mungkin waktu pagi tu penat menguruskan rumah, masak, mengemas. Jadi malam harilah suri rumah ni ada masa untuk berehat. Berehat tu nakkan hiburan, dengarlah rancangan cerita seram macam tu lah. Saya akan teruskan dengan kisah. Dan dari siapa ni? Dari Hazwan katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Dah tak nak balik ke? Ya, tak ya juga. Dah 26 minit pagi. Terima kasih Hazwan. Cantik dimulakan. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Jawab salam tu. Kemudian tak nak balik ke? Ya, terima kasih lah. Ayuni pun kata dah 2 pagi tak nak balik ke? Faiz pun kata tak nak balik ke? Ida pun kata Kisi tak nak balik ke? Dah 2 pagi. Ya, terima kasihlah pada semua yang beritahu saya. Ramai ni ingatkan saya. Dan saya jumpa anda esok malam. Dan awal tadi saya ada rakamkan sedikit pengalaman saya yang baca kisah di udara ni. Sebab saya terima permintaan. Saya sebenarnya nak buat ni dah lama, cuma tak ada masa saja. Jadi sekarang saya akan luangkan sedikit masa. Sebab anda dah luangkan masa untuk dengar saya setiap malam 2 jam kan. Terpaksalah saya luangkan sedikit masa ni. Terima kasih lah. Saya dah rakamkan tadi. Saya akan balik, saya akan cuba edit sikit-sikit lah. Dan kemudian edit tu bukan saya taruh hantu kat dalam, jangan takut. Tak ada, ni video cuma saya baca cerita seram saja. Dan akan saya ketengahkan dalam YouTube channel saya lah. Dan terima kasih bagi anda yang like Facebook Kisi dan juga subscribe pada channel YouTube. Dari masa ke semasa saya akan cubalah masukkan benda-benda yang saya buat yang original lah. Dan saya akan cuba hiburkan anda lah, walaupun tidak di udara, di alam siber. Terima kasih, jumpa anda esok malam dan ingatlah